بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk bersama-sama untuk membaca, membahaskan kitab Aqidatul Islam karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. La ilaha illallah, yang mana beliau telah meninggalkan kita kurang lebih 310 tahun. Beliau wafat pada tahun 1132. Maka beliau telah meninggalkan kita selama 310 tahun, akan tetapi kita masih lagi membaca daripada penulisan ataupun karangan beliau yang banyak memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada muka surat 35 daripada kitab Aqidatul Islam, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang-orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Dan sesungguhnya dia, Nabi Muhammad SAW, benar-benar telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, menasihati umat dan menyingkapi, menghilangkan kesedihan, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Wa annahu sadiqun aminun muayyadun bil barahinis sadiqah wal mu'jizatil khariqah. وأن الله فرض على العباد تصديقه وطاعته واتباعه. Sesungguhnya dia sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar lagi amanah, yang dibantu dengan bukti-bukti yang betul dan mukjizat-mukjizat yang mencarik ada. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas hamba-hambanya agar membenarkan, mentaati dan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yaqbalu imana 'abdin wa in amana bihi subhanahu wa ta'ala hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi jami'i ma jaa'a bihi wa akhbara anhu min umurid dunya wal akhirati wal barzakh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan seseorang hamba walaupun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke semua risalah yang dibawa olehnya dan apa yang dikhabarkan olehnya berkenaan hal ihwal dunia, akhirat dan alam barzakh. Naam. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar menyampaikan risalah, telah menyampaikan segala amanah, telah menasihati umat dan menghilangkan kesedihan, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Naam. Wajahada fillah, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada segi bahasa, berjihad membawa maksud badlul wus'i wat taqah, iaitu mencurahkan segala usaha dan daya upaya. Daripada segi bahasa. Daripada segi syarak, badlul juhdi fi qitalil kufari li'i'la'i kalimatillah, mencurahkan segala usaha dan tenaga
mencurahkan segala usaha dan tenaga dalam memerangi orang-orang kafir atas sebab dengan niat untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Wa yakunul jihad bil mal wan nafs wal lisan. Dan jihad ini dilakukan dengan harta, dengan diri dan juga dengan lidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kamu dengan harta dan diri kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik buat diri kamu kalau kamu benar-benar mengetahui. Kalau kamu benar-benar memahami daripada maksud syariat. Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jahidul musyrikuna bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu dengan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dengan harta, jiwa dan juga lidah kamu. Naam. Dengan harta kamu, iaitu dengan menginfakkan harta kamu ini untuk persiapan peperangan. Iaitu alat-alat peperangan dibeli dengan duit yang diinfakkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada orang-orang Islam. Dan dengan diri kamu adalah dengan kamu sendiri yang pergi berperang. Bi an tuqatiluhum wa alsinatikum, dan lidah kamu bi an taqra'uhum bi kufrihim, iaitu untuk menegur mereka tentang keburukan kekufuran mereka ataupun marah mereka kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Au bi iqamatil hujjah ala dalalatihim, ataupun bermunaqashah ataupun Allahumma salli ala Muhammad, iaitu kita berjidal, iaitu berargumentation, iaitu kita menegakkan hujjah, menunjukkan bahawa mereka ini berada di dalam kesesatan, dan juga mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan keadaan kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita ataupun dengan lidah kita. Naam, an Abi Abs Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Disebutkan bahawa tidak seorang pun yang menyebabkan kakinya kena kepada debu, pasir di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun habuk debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya akan menjadi sebab perlindungan daripada api neraka. Maksudnya kaki-kaki yang terkena debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kaki-kaki yang berjual di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam perjalanan tersebut kena kepada debu-debu dan sebagainya, maka api neraka tidak akan menyentuh kaki tersebut. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat 100 darjat yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 2 darjat tersebut adalah seperti langit dan bumi. 100 darjat di dalam syurga hanya disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum yang buat benda lain. Ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u syahidu fi 70 min ahli baitih. Orang yang meninggal syahid itu dapat memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Dalam riwayat lain disebutkan wa yashfa'u fi 70 min aqaribih, dalam dapat memberi syafaat kepada 70 orang kaum kerabat yang terdekat. La ilaha illallah. Maka kita pasang niat untuk meninggal sebagai syahid. Antara niat untuk mendapat syahid, yang mana kita tahu syahid ini terbagi kepada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid dunia wal akhirah. Yang mana yang paling tinggi adalah syahid dunia wal akhirah, iaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang kepada orang kafir
untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan mereka terkorban dalam peperangan tersebut, maka mereka dikira sebagai syahid dunia wal akhirah. Adapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata syuhada ummati kathir, yakni orang-orang yang meninggal mati syahid di kalangan umat aku ni ramai. Antara mereka adalah orang yang meninggal kerana wabak ataupun meninggal kerana menuntut ilmu dan sebagainya, maka orang-orang sebegini dikira sebagai syahid akhirah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Allahumma rzuqna syahadah fi madinati Rasulillah, ya Allah kurniakanlah aku syahid di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar dibunuh ataupun dibunuh di sewaktu menunaikan as-salah. La ilaha illallah. Disebutkan di sini min ahli baiti, daripada ahli keluarga mereka, iaitu datuk nenek ataupun daripada anak cucu ataupun isteri dan mereka-mereka yang berdekatan dengan orang yang syahid ini. Ini menunjukkan betapa penting ataupun betapa mulianya orang-orang yang ada kaitan dengan orang-orang saleh. Kalau kita ada kaitan dengan orang-orang saleh, apa-apa fadilat yang mereka dapat, kita pun akan mendapat tempias daripada perkara tersebut. Dan disebutkan orang yang menghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, menunaikan hak-hak Al-Quran, maka mereka akan dapat beri syafaat kepada 10 ahli keluarga mereka yang telah diwajibkan api neraka. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipilih ahli keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak saudara kita, agar supaya mereka menjadi mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkan daripada Al-Quran, untuk menunaikan daripada hak-hak Al-Quran, sehingga kita mendapat tempias daripada syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal jihadu naw'an. Kemudian disebutkan jihad ini terbahagi kepada dua jenis. Satu, jihad berjihad melawan hawa nafsu, yang mana ianya lebih berat. Wa jihadul kufar, dan berjihad melawan orang-orang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mujahid itu adalah orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya. Qala Ibn Battal, jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akbar wa harbul adwi al-adar. Jadi dikata di sini, qala Ibn Hajar al-Asqalani, jihadun nafs hamluha ala tiba'i awamirillah wajtinabi nawahi. Bermujahadah melawan hawa nafsu ini adalah untuk kita melatih hawa nafsu ini ataupun membebankan hawa nafsu kita ini agar supaya dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nafsu ni kebiasaannya susah untuk nak mentaati perintah Allah dan senang untuk melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita make sure dia berada dalam mustaqim, on the right path, so kena susah payah untuk nak tekan dia agar supaya dia taat perintah Allah dan tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qawiya al-'abdu 'ala dhalik sahula 'alaihi jihadu a'da'iddin. Apabila kita berjaya untuk melatih, untuk membebankan nafsu kita ini untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, barulah mudah untuk kita nak melawan daripada musuh-musuh agama. Akan tetapi kalau kita susah untuk nak melawan daripada diri kita sendiri, kemudian kita duk sibuk nak melawan musuh-musuh Islam dan sebagainya, maka itu hanyalah khayalan dia, bukan tipuan daripada syaitan. Dan jihadun nafs maratib arba'ah, ataupun arba' maratib. Dan berjihad melawan hawa nafsu ni ada 4 peringkat. Hamluha ala ta'allumi umuriddin. Yang pertama adalah kita bermujahadah, bersusah payah, menahan kepayahan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, yang fardu ain. Mujahadah, susah untuk nak belajar ilmu agama, kadang rasa boring nak belajar daripada ilmu agama, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Ini nak mengetahui daripada perkara-perkara yang wajib ataupun fardu ain, daripada perkara-perkara akidah,
mengetahui dari perkara-perkara yang fardu ain tentang fiqh, dan untuk mengetahui perkara-perkara fardu ain yang terkait dengan ihsan ataupun penyucian diri ataupun tasawuf dan sebagainya. Itu yang pertama, bagaimana kita nak melatih diri kita ini untuk mencintai daripada ilmu-ilmu agama dan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Itu bukan satu perkara yang mudah. Yang kedua adalah hamluha alal amal bidzalik. Dah kita pelajari ilmu agama tersebut, bagaimana pula untuk kita nak mengamalkan, nak tatbiq, nak melaksanakan daripada perintah-perintah Allah ataupun daripada ilmu yang telah kita pelajari, bagaimana untuk nak kita letakkan, mengamalkannya. Amalkan perintah Allah pada mata kita, amalkan perintah Allah pada telinga kita, amalkan perintah Allah dalam kehidupan kita seharian. Thumma hamluha ala ta'lim man la ya'lam. Naam, kemudian pula bila kita dah diberi taufik untuk mempelajari ilmu agama, yang mana ianya memerlukan mujahadah, kemudian kita diberi taufik untuk beramal dan istiqamah dalam mengamalkan ilmu amalan tersebut, yang mana ia pun memerlukan mujahadah, memerlukan perjuangan. Kemudian bagaimana pula kita ingin sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengajak mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya merupakan tugas-tugas para nabi dan para rasul. Maka pewaris-pewaris nabi, tujuan utama mereka adalah bagaimana nak memperbaiki tauhid manusia, menguatkan keyakinan manusia, menguatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qital man khalafa dinahu wa jahada ni'amahu, dan yang terakhir adalah untuk berjihad lawan mereka-mereka yang enggan untuk mengikuti daripada agama yang benar, dan juga mereka-mereka yang mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Qala Ibn Battal, seorang alim mengatakan bahawa berjihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang lebih berat, akan tetapi jihad melawan musuh itu adalah lebih berbahaya. Maksudnya yang lebih berat, lebih susah tu adalah melawan hawa nafsu kita, tapi yang lebih bahaya, walaupun ianya terkadang mudah untuk hawa nafsu, tapi yang lebih bahaya adalah melawan musuh. Kemudian disebutkan di sini tentang hukum berjihad. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa jihad ini merupakan satu perkara yang fardu, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah difardukan, telah ditulis buat kamu itu al-qital, iaitu peperangan. Wa huwa kurhul lakum, yang mana ianya merupakan satu perkara yang berat untuk kamu, yang ini kamu tidak suka akan peperangan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu dengan harta dan diri kamu. Wa huwa fardun ala al-kifayati idza qama bihi man fihi kifayatun saqata al-fardu ala anil baqin liqaulihi ta'ala. Ianya merupakan, kita sebutkan tadi, ianya merupakan satu kefarduan, akan tetapi bukanlah fardu ain, ianya hanyalah fardu kifayah. Apabila sebahagian daripada orang-orang Islam menunaikan hak jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bilangan yang mencukupi, maka terlepaslah yang lain akan tanggungjawab al-jihad ataupun peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama darjat, tidak sama pahala orang-orang yang tidak keluar pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang beriman tanpa ada keuzuran, tanpa ada halangan. Iaitu mereka tidak keluar berjihad ini tanpa ada halangan, tanpa ada keuzuran. Ghairu ulil darar, selain daripada mereka-mereka yang mungkin memang ada uzur syar'i seperti sakit dan sebagainya. Maka orang-orang yang tidak keluar berjihad tanpa ada keuzuran syar'i, maka darjat mereka itu tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan diri mereka. Kemudian Allah mengatakan, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan, memberikan keutamaan bagi mereka-mereka yang berjihad dengan diri dan harta mereka itu
ke atas mereka yang tidak pergi berjihad. Yakni orang yang pergi berjihad mendapat pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat darjat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Bagi kedua-dua mereka itu Allah menjanjikan kebaikan. Yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan kebaikan. Bagi mereka-mereka yang tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mempunyai uzur syar'i ataupun keuzuran halangan, pun dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun al-husna di sini bermaksud syurga. La ilaha illallah. Walau kana fardan 'ala al-jami' lama fadala baina man fa'ala wa baina man taraka. Kalau ianya merupakan fardu ain, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan kedua-duanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu wa'ada al-jami' bil husna fadalla 'ala annahu laysa bi fardin 'ala al-jami'. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan buat kedua-duanya, membawa maksud ataupun memberikan isyarah tanda bahawa ianya bukan satu perkara yang wajib untuk setiap mukallaf. Dan di sini juga mengingatkan kita, ayat ini juga menunjukkan bahawa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memandang rendah kepada mereka yang tidak pergi berjihad walaupun mereka tidak mempunyai alasan. Terkadang orang-orang yang bersemangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh sangat nak mengajak orang lain berjihad, sampai mereka mengatakan bahawa kamu ni kalau tak pergi berjihad bukan orang Islam, wali'adzubillah tabaraka wa taala. Kamu ni iman kamu tak betul, tak kuat dan sebagainya. Mungkin iman tak kuat tu betul, tapi maksudnya nak menyalahkan lebih daripada apa yang sepatutnya, itu adalah perkara yang salah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan jihad ini ke atas semua orang. La ilaha illallah. Akan tetapi jihad melawan hawa nafsu ni adalah wajib untuk semua orang. Sebab apa? Sebab wajib untuk kita mempelajari perkara-perkara yang fardu ain, wajib untuk kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang difardukan, dan seterusnya. Naam. Wa idzal taqal zahfan wa lam yazid adadul kufar ala mithlai adadil muslimin wa lam yakhaful halak ta'ayyana alaihim fardul jihad liqaulihi ta'ala. Maka jadi apabila ada dua kumpulan ataupun dua kelompok bertembung, iaitu satu golongan orang Islam, satu lagi golongan orang kafir, dan golongan kafir ini tidak melebihi daripada bilangan orang Islam 2 kali lipat ataupun 2 kali ganda. Iaitu orang Islam katalah pada waktu itu 100 orang, orang kafir tidak melebihi daripada 200 orang. Maka pada waktu itu, kalau orang-orang Islam tidak takut, iaitu mereka rasa mereka dapat kalahkan, maka pada waktu itu wajib ke atas mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang ni Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kamu beban ataupun perintah yang berat. Wa alima anna fikum dha'fa, dan mengetahui bahawa di kalangan kamu terdapat kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu ada 100 orang yang bersabar, yaghlibu mi'atain, ini orang yang 100 orang dan bersabar dan kuat iman mereka, maka mereka akan dapat mengalahkan orang kafir yang berjumlah double, 200. Dan kalau mereka itu 1000, mereka dapat mengalahkan orang-orang kafir 2000. Yang mana sebelum ayat ini merupakan 1 lawan 10. Zaman sahabat permulaan itu orangnya kuat iman mereka, maka 1 boleh lawan 10. Akan tetapi sekarang ni 1 lawan 2. Lebih daripada 2 boleh retrieve. La ilaha illallah. Wa hadha amrun bi lafdhil khabar, ay annahu amara al-mi'ah bi musabaratil mi'atain wa amara al-alf bi musabaratil alfain wa la yajuzu liman ta'ayyana alayhi an yuwalli illa mutaharrifan liqital. Maka apabila telah menjadi fardu ke atas mereka untuk berperang, maka tidak boleh untuk mereka berpaling. Tidak boleh untuk mereka berpaling di medan peperangan, kecuali kalau mereka berpaling itu sebagai satu hilah, sebagai salah satu hilah, yakni nampak macam diorang nak mengalah tapi sebenarnya mereka nak attack daripada arah lain dan sebagainya. Au mutaharrifan ila au mutahayyizan ila fi'atin,
ataupun mereka ingin nak pergi ke kelompok lain, yakni nak join dengan tentera lain untuk nak mengalahkan. Wa dalil alaihi ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertembung dengan orang-orang kafir di dalam peperangan, maka janganlah kamu berpaling. Wa may yuwallihim yauma idzin, barang siapa yang berpaling pada waktu tersebut, selain daripada mereka-mereka yang seperti kita sebutkan tadi, mutaharrifan liqital, yakni ingin melakukan hilah, yakni berpaling bukan nak mengalah, berpaling sebab nak melakukan hilah peperangan, atau mutahayyizan ila fi'ah, ataupun ingin pergi ke satu kelompok lain di tempat yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka orang-orang yang berpaling daripada medan peperangan itu telah menempah kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya adalah Jahannam, neraka, dan ia merupakan seburuk-buruk tempat untuk kembali. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Wa yajibul i'dad qabla al-qital bima yastati', qala ta'ala bima yustata' wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan wajib untuk membuat persiapan sebelum peperangan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum, dan buatlah persiapan kamu semampu mungkin daripada kekuatan, daripada mengikat kuda-kuda dan sebagainya, yang mana akan mendatangkan ketakutan dalam hati musuh Allah dan musuh kamu. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertawakal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar supaya kita membuat persiapan. Berjihad melawan musuh pun perlu buat persiapan, berjihad lawan hawa nafsu pun perlukan persiapan, untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala pun perlu untuk kita membuatkan persiapan. Haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihad, yang dimaksudkan dengan ibarat ini adalah Nabi SAW telah menunaikan hak-hak jihad dengan sebaik mungkin seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW berjihad, dalam berjihad falam yakhaf fillah laul mata'alaim, tak takut seorang pun sewaktu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat mengatakan bahawa di medan peperangan, apabila keadaan bertambah dahsyat dan sebagainya, kami melindungi diri kami ini, yakni kami take shelter, ambil tempat keselamatan ini untuk sembunyi di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan asyja'an nas, orang yang paling berani sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang walaupun ramai daripada mereka berani, tapi terkadang bila keadaan bertambah yakni dahsyat, pertempuran makin marak dan sebagainya, maka mereka terkadang bersembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastafragha ma fi wus'ihi fi ihya'i dinillah, dan menggunakan seluruh daya upaya kita ini untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kita untuk menghidupkan agamanya, akan tetapi kalau kita menyediakan diri kita ini untuk digunakan untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang beruntung. Allah tidak perlukan kita. Allah boleh gunakan sesiapa sahaja pun daripada makhluk-makhluknya untuk dihidupkan agama. Dan disebutkan dalam hadis bahawa agama Nabi SAW ini akan masuk ke dalam setiap rumah di akhir zaman. Rumah yang diperbuat daripada batu, buat daripada tanah liat dan sebagainya, dengan melalui perantaraan orang yang mulia ataupun daripada perantaraan orang yang hina. Yakni orang yang mulia, orang lain dapat tahu tentang agama Islam ini daripada orang alim, orang salih dan sebagainya. Ataupun boleh juga dijadikan sebab Islam ini diketahui orang ramai melalui perantaraan orang yang bukan orang salih, orang bukan alim. Terkadang orang yang jauh, tapi Allah gunakan dia untuk menyebarkan Islam, jadikan asbab dia Islam dikenali oleh orang lain. Waliyadzubillah. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala gunakan kita, pilih kita untuk digunakan untuk berkhidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan jujur. Kemudian disebutkan di sini marahil masyru'iyatil jihad, yakni difardukan ataupun perintah jihad ini perintah jihad ini datang secara berperingkat. Perintah jihad
datang secara berperingkat. Ulama mengatakan kana qitalul kufari muharraman. Pada awalnya memerangi orang-orang kafir itu adalah dilarang ataupun haram. Thumma sara ma'dhunan fih. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ma'muran bihi liman bada'ahum bil qital. Kemudian mereka diperintahkan untuk berperang dengan orang-orang yang memulakan peperangan kepada mereka. Kemudian mereka diperintahkan secara umum untuk memerangi setiap orang-orang kafir. Maka tadi kita sebutkan yang pertama, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, perintah jihad ini belum difardukan. Maksudnya mereka dilarang untuk berjihad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maafkanlah mereka dan biarkan, yakni let them go, lepaskan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'funa 'anil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat mereka memaafkan dan membiarkan orang-orang musyrikin, wa ahlul kitab, begitu juga dengan orang-orang yang beriman dengan kitab, kama amarahumullah wa yasbiruna ala adha, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bersabar atas segala mudarat ataupun segala kesakitan yang ditimpa oleh mereka. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu atawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah faqalu. Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Makkah, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi izzin, kami dulu berada di dalam kemuliaan. Yang ini kami ni dulu orang-orang mulia sebelum masuk Islam. Falamma amanna sirna adhillah, akan tetapi selepas kami masuk Islam, kami ni dipermainkan, diperlekehkan, dihina dan sebagainya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu. Nabi dengan tegas mengatakan bahawa aku diperintahkan untuk memaafkan mereka, maka jangan kamu berperang dengan mereka. Yakni walaupun kita mampu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berperang bukan kerana takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka menganiaya ataupun menzalimi sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bukan kerana Nabi takut, bukan kerana Nabi tak mampu untuk membalas melawan, akan tetapi kerana mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan satu sifat yang perlu kita belajar, yakni kita berlemah lembut bukan kerana kita takut, bukan kerana kita pengecut, akan tetapi kerana itu merupakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma qawiyatil syaukatu washtaddal junah udhina lahum hina idin fil qital. Apabila kekuasaan Islam yakni bertambah semakin kuat, maka diizinkan untuk mereka untuk berperang. Walam yafrad alaihim, akan tetapi belum lagi difardukan kepada mereka. Qala ta'ala udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi untuk berjihad, untuk berlawan, kerana apa? Kerana mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka, yakni orang-orang Islam ataupun orang-orang yang dizalimi. Kemudian marhalah yang ketiga, peringkat yang ketiga, difardukan ke atas mereka untuk berperang bagi mereka-mereka yang mulakan peperangan. Yakni bila orang mulakan peperangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya Allah, pergi berperang. Tapi untuk orang-orang yang memulakan peperangan dengan orang Islam, adapun orang-orang yang tak ganggu orang Islam, maka kita tak kacau mereka. Qala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang mulakan peperangan terhadap kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Dan ini merupakan ayat perang ayat yang diturunkan berkenaan dengan peperangan ataupun dengan jihad. Ayat pertama yang turun berkenaan dengan jihad. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memfardukan jihad ke atas
setiap orang-orang musyrikin, hatta yakuna din kulluhu lillah, sehinggalah agama itu kesemuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, ataupun sehinggalah agama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tersebar. Qala ta'ala wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, berperanglah, berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrikin seperti mana mereka ini semuanya melawani kamu. Yakni mana-mana kamu jumpa mereka, perang. Kalau mereka tidak menerima daripada ajakan Islam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa annahu sadiqun amin, dan sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah jujur dan amanah. Alladhi yukhbiru bil waqi'. Apa ni jujur? Orang yang jujur adalah orang yang menceritakan tentang sesuatu perkara sesuai dengan apa yang terjadi. Yang ini dia tak tokok tambah, tak tambah, tak kurang. Apa yang terjadi, hitam, putih, dia tak ada tambah, dia tak ada kurang. Faqad sadaqa sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalah wa fi al-ahkam syar'iyyah wa ghairiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata benar dalam dakwaan ataupun dalam menyampaikan risalah, kenabian dan kerasulan, dan juga dalam menyampaikan hukum-hukum syariah, dan juga perkara-perkara lain yang terkait daripada perkara-perkara dunia. Wasidqu minas sifatil wajibah fi haqqil anbiya, dan sifat benar dan jujur ini adalah sifat yang wajib bagi para nabi. Fahum ma'sumuna 'anil kadhib. Mereka ini semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dusta. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umat telah bersepakat terhadap kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu perkataan pun dengan hawa nafsu ataupun mengikut hawa nafsunya, bahkan ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah dan rasulnya telah mengatakan perkara yang benar. Disebutkan dalam bait Maulid, man ra'a fi wajhihi alima annahu laysa biwajhi kadzdzab. Barang siapa yang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengetahui bahawa ini bukan wajah, ini bukan rupa orang-orang yang tidak bercakap benar ataupun rupa orang-orang yang berdusta. La ilaha illallah. Wal aminu, dan orang yang amanah adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga amanah ataupun orang yang boleh dipercayai adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya, minat talabus bimanhiyin anhu, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun larangan itu hanya sekadar walaupun larangan itu dalam bentuk makruh ataupun khilaful aula. Khilaful aula ini yakni yang bertentangan dengan yang lebih utama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang makruh, dan juga dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan yang lebih utama. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang wajib dan yang sunnah, dan tidak melakukan daripada perkara-perkara makruh ataupun berlawanan dengan yang lebih utama, kecuali untuk mengajarkan ianya adalah boleh untuk dilakukan. Kalau tak, Nabi tak akan lakukan perkara tersebut. Yang disebutkan sebagai perkara-perkara zahir, dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dari segi zahir, iaitu perkara-perkara yang haram seperti zina, waliyadzubillah, minum arak, berdusta dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang dilarang dari segi zahir, dan ada perkara yang dilarang daripada segi batin seperti hasad, takabur, riak, dan perkara-perkara seperti itu. Maka ada perkara yang dilarang untuk kita lakukan daripada segi zahir, dan ada perkara yang kita dilarang daripada segi batin. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni lakum rasulun amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ini diutuskan buat kamu ini sebagai seorang rasul yang amanah, yang dipercayai. Wa qad ushtuhira Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu sigharih inda ahli Makkah bis sadiqil amin. Dan gelaran ini telah
Nabi dapat daripada dia kecil lagi di kota Makkah. Semua orang memanggilnya, menggelarnya sebagai orang yang boleh dipercayai dan orang yang amin, orang yang amanah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan muayyadun bil barahinis sadiqah. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan bukti-bukti yang betul dan mukjizat-mukjizat yang mencari adah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas hamba-hambanya agar membenarkan, mentaati dan mengikutinya. Barahin, perkataan barahin ini merupakan hujjah ataupun bukti yang jelas. Nabi SAW dibantu dengan bukti-bukti yang jelas dan juga dengan mukjizat-mukjizat yang mencari adat. La ilaha illallah. Maka ulama mengatakan apa itu mukjizat? Mukjizat itu perkara yang mencari adat, yang mana ianya berlaku apabila Nabi tersebut dicabar tentang kebenaran kenabian mereka. Iaitu apabila mereka menyampaikan kenabian mereka, kebenaran kenabian mereka, jadi pada waktu itu mereka dicabar. Kalau kamu ini berkata benar, apakah tanda kebenaran kamu? Maka pada waktu itu maka akan ditunjukkan mukjizat mereka, yang mana mukjizat tersebut tidak boleh dilakukan oleh mana-mana orang pada zaman tersebut. Naam, wa sumiyat mu'jizah li'ajzil bashar 'anil ityan bimithliha, dan disebutkan mukjizat. Perkataan mukjizat itu diambil daripada perkataan bahasa Arab ajaza. Ajaza yang bermaksud tidak mampu. Ya, ini dipanggil mukjizat, itu mukjizat kerana orang lain tidak mampu untuk melakukan perkara yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut ataupun kepada orang yang melakukan mukjizat tersebut. Kemudian disebutkan di sini ada 3 syarat yang mesti ada pada mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu akan dipanggil mukjizat apabila ianya mencari adat. Yang kedua, ianya perlu berlaku sewaktu dicabar. Yang ini mukjizat ni bukan boleh suka-suka nak tunjuk, nak buat magic. Yang ini bila ataupun nak melakukan perkara-perkara yang mencari adat. Yang ini bila orang cabar, orang kafir itu cabar kepada Nabi tersebut, barulah dia akan menunjukkan mukjizat tersebut. La ilaha illallah. Dan kemudian syarat yang ketiga, antaqa ala wifqi da'wa al-mutahaddi bih. Ar-rabi' an ta'man min al-mu'aradah. Dan juga antara syarat-syaratnya adalah tak ada orang yang boleh menandingi ataupun melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut. Alla ya'tiya ahadun bimithli ma ata bihi al-mutahaddi. La ilaha illallah. Naam. Kemudian fayajibul iman bi anna Allah Ta'ala qad ayyada anbiya'ahu wa rusulahu bi mu'jizat, dan kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu para nabi dan para rasul dengan mukjizat-mukjizat yang mana menjelaskan kebenaran apa yang mereka sampaikan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada seorang nabi pun di kalangan para nabi kecuali mereka diberikan tanda-tanda yang nyata yang mana dengannya orang-orang yang ini kalau orang itu melihat dengan hati yang benar, maka mereka akan beriman kepada Nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Naam, dan aku berharap dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada aku ini agar supaya aku dapat pengikut yang ramai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelamatkan umat. Yakni Nabi ingin bahawa umatnya menjadi paling ramai pada hari kiamat nanti. Dan itu yang akan terjadi pada hari kiamat. Umat Nabi SAW merupakan umat yang paling ramai. Dan mukjizat Nabi SAW adalah mukjizat yang paling agung dan yang kekal. Yang paling kekal adalah Al-Quranul Karim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Katakanlah, kalau manusia dan jin berkumpul untuk membawa sesuatu seperti Al-Quran, iaitu untuk mencipta sesuatu seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk membawa sesuatu seperti Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun sebahagian daripada mereka membantu satu dengan yang lain. Ini mereka sama-sama kumpul fikir idea macam mana nak buat ayat seperti Al-Quran, maka mereka tidak mampu. Wa inna makana al-Quranul Karim huwa al-mu'jizatul kubra lianna Allah Ta'ala ba'atha rasulana fi zamanil fusaha wal bulagha fa anzala alaihi al-Quran wa tahadda bihi thaqalain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat yang terbesar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi diutuskan pada zaman orang-orang yang fasih bahasa mereka, orang-orang yang eloquent, orang-orang sastra di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk tunjukkan kebenaran Al-Quran, nak tunjukkan kehebatan, yang ini nak menunjukkan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dibantu dengan kuasa yang lebih kuat daripada kuasa manusia, dibantu dengan kehebatan yang lebih kuat dan dengan kehebatan yang mencipta manusia, yang mencipta kehebatan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu perkara yang manusia itu tidak mampu untuk challenge ataupun untuk membawa sepertinya. Wa tahadda bihi thaqalan, bahkan Allah Subhanahu wa taala yakni mencabar manusia dan jin untuk membawa sepertinya, akan tetapi mereka tidak mampu. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menfardukan ke atas hamba-hambanya untuk membenarkan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk mentaati, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan perintah Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, satu, ianya perintah daripada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sebab perintah daripada Allah. Kita membenarkan risalah Rasulullah kerana perintah daripada Allah. Kita mentaati segala daripada perintah dan larangan Rasulullah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutuskan mana-mana rasul kecuali untuk ditaati perintah mereka. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa-apa yang dibawa oleh para rasul ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu benar cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Maka Allah yang perintah Nabi untuk memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila mengikut kadar pengikutan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah kecintaan, itulah kadar kecintaan yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itulah kadar kecintaan, dan itulah juga kadar kemaafan yang kita akan dapat, ataupun pengampunan dosa yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak dapat lebih cinta daripada Allah, maka perbanyakkanlah pengikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak mungkin untuk kita mampu nak ikut segala daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mempelajari tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mampu untuk mengikuti makin banyak ilmu kita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya, tentang sifatnya, tentang gerak-gerinya, tentang perkataannya. Lebih banyak kita mengetahui tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka lebih banyak insya-Allah kita akan mampu untuk mengikutinya. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, moga-moga kamu mendapat rahmat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ahibbuni bihubbillah. Cintailah aku kerana Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah ahli keluargaku kerana aku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta apa-apa ganjaran atas apa-apa yang aku lakukan ini kecuali kecintaan terhadap ahli keluargaku. Maka fal mahabbatu turithul ittiba'. Hakikat cinta itu akan mewarisi, akan menggerakkan seseorang itu untuk mengikuti daripada Rasulullah. Ataupun apabila orang itu mencintai seseorang, dia akan mendorongnya untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya.
fala mahabbata kamilah biduni mutaba'ah. Maka tidak sempurna kecintaan seseorang itu kalau dia tak ikut orang yang dicintai. Hanya sebagai klaim aku cinta tapi tak ikut, tak sempurna. Walaupun ianya merupakan permulaan kepada percintaan, akan tetapi percintaan itu hanya menjadi sempurna apabila dia mampu ataupun dia diberikan kekuatan untuk mengikuti sesempurna mungkin orang yang dia cintai. Wala mutaba'ata sahihah duna mahabbah. Dan tidak ada pengikutan yang sempurna tanpa adanya cinta tanpa adanya cinta. Ya, ini kadang orang sembahyang, orang melakukan amal ibadah dan sebagainya, akan tapi dalam hati dia tak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati dia tidak ada dorongan untuk dilakukan tersebut, bukanlah kerana cintanya kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekadar menunaikan tanggungjawab. Aku kena sembahyang, aku kena buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, akan tetapi tak ada kecintaan. Maka itu pun bukanlah pengikutan yang sebenar. Maksudnya cinta dengan mutaba'ah ni sepatutnya dia macam sayap, dia terbang sekali. Makin cinta, makin banyak ikut Rasulullah. Makin banyak ikut Rasulullah, makin cinta kepada Rasulullah. Wa hakadha yatir. Begitulah dia terbang. Dua-dua jalan ini seiringan. Nah. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini wa annahu la yaqbalu imana 'abdin wa in amana bihi subhanahu wa ta'ala hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'i ma ja'a bihi wa akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah. Seseorang itu tidak menerima keimanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan seseorang hamba walaupun dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke semua risalah yang dibawa olehnya dan apa yang dikhabarkan olehnya berkenaan hal ehwal dunia, akhirat dan barzakh. Naam. Maka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan rukun iman. Walaupun seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beriman kepada Rasulullah, tak sempurna imannya, bahkan ditolak imannya. Dia beriman kepada Allah, seluruh para nabi dan rasul, akan tapi tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima imannya. Waliyadzubillah. Maksudnya semuanya perlu komplit, semuanya perlu lengkap. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya, iaitu Nabi al-Ummi, yang mana beliau beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah. Maka ikutlah baginda sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, moga-moga kamu mendapat hidayah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang mana nyawa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Naam, tidak seorang pun daripada kalangan umat aku, sama ada mereka itu Yahudi atau Nasrani. Ini maksudnya semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan Rasulullah kepada mereka, kemudian mereka beriman, kemudian mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memansuhkan segala syariat yang datang sebelum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Yahudi ataupun Nasrani dan sebagainya, mereka perlu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dah dengar tentang Rasulullah, kemudian mereka tidak beriman, maka mereka mati di dalam kekufuran dan akan menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Na'am, wa yajibul iman aidan bi umumi risalatihi li jami'il bashar minal arab wal ajam. Dan wajib juga untuk seseorang itu beriman tentang kesempurnaan dan keumuman risalahnya Rasulullah SAW. Yang ini risalah Nabi ini bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Arab dan bukan orang Arab juga. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira.
kerana sebahagian mengatakan, kat sini akan sebutkan, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali kepada sekalian manusia sebagai pemberi berita gembira dan juga sebagai orang yang memberi peringatan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, aku merupakan pesuruh Allah, utusan Allah kepada kamu sekalian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk berjihad ataupun memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menyampaikan, dan kalau mereka tidak terima, perangi mereka. Dalam hadis lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsu mereka itu mengikuti daripada apa-apa yang aku bawa. Ni satu mujahadah yang kita perlu lakukan, macam mana nak mendidik, membawa nafsu kita ini untuk mengikuti daripada setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad za'amatil Isawiyah min al-yahud annahu rasulun ila al-arab khassah, wa hadha za'mun batil munaqidun lin-nususil qat'iyyah bi umumi risalati sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada kaum Yahudi yang disebutkan tentang mereka ni Isawiyah, orang Yahudi daripada sekt Isawiyah, mereka menyangka bahawa ataupun mereka berpendapat bahawa Rasulullah ini merupakan rasul yang diutuskan kepada orang Arab sahaja, bukan untuk mereka. Dan sebab itu mereka masih lagi berterusan mengikut agama yang mereka amalkan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu kesalahan dalam kefahaman mereka. Kemudian insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang tentang apa yang terkait, yang ini perlu juga kita beriman apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara dunia, akhirat dan barzakh, dan insya-Allah akan disebutkan tentang contoh-contohnya pada pengajian akan datang insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita, luaskan fikiran kita, dan tambahkan kefahaman kita tentang Al-Quran, dan tambahkan kefahaman kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita ini daripada kotoran-kotoran sehingga kita mudah untuk memahami daripada Al-Quran. Bersihkan hati kita ini agar supaya mudah untuk memahami daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan hati kita ini suka untuk membaca daripada Al-Quran dan suka untuk membaca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat yang sempurna buat kita semua dan ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.